Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbi qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma 'allamtihi innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita di pada rumah Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah moga-moga apa yang kita lakukan ini diredai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita melihat dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khoslatani man kanata fi katabahullahu syakira sabira wa man lam takuna fihi lam yaktubuhullahu syakiran sabira man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtadai bih wa nadhara fi dunya ila man huwa dunah فحمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله شاكرا صابرا ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنيا إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته من لم يكتبه الله تعالى شاكرا ولا صابرا. Rawahu At-Tirmidzi an Abi Amr. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, disebutkan oleh Rawahu At-Tirmidzi, maksudnya dua perkara ini sesiapa yang berada padanya ditulis akan dia oleh Allah Taala, bahasanya ialah yang bersyukur dan sabar. Dua perkara ni sekiranya kita ada, Allah Ta'ala akan tulis, akan catat dalam kehidupan kita ni orang yang syukur dan sabar. Apa benda dua perkara ni nak sebut? Sekiranya dua perkara ni tidak ada, maka tidak adalah dalam kehidupan kita tu sabar dengan syukur, tidak ada. Sekiranya tidak ada dua perkara yang akan disebut ini. Apa dia mereka yang memandang cilik tentang agamanya kepada mereka yang mana ke atas daripadanya, maka diikutnya akan dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang memandangkan tilik tentang agamanya yang mana ke atas daripada maka yang diikutnya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Yang tu kita tahu lama dah. Maka bagi seseorang itu sekiranya dia memandang agama dia tu tempat yang lebih tinggi, dia meletakkan tempat yang tinggi, bukan saja letak tempat tinggi, dia ikutnya.
Tentang dunia pula, pandang ia kepada mereka yang mana amat ke bawah daripadanya, maka memuji ia akan Allah Ta'ala kerana nikmatnya yang mana telah berlebihan daripada yang dipandang. Yang pertama tadi dia letak agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala tinggi, segala-gala tinggi. Bukan maksud letak Quran di tempat yang tinggi, tengok duduk tinggi tu dah kan. Maksud dia apa dia? Mengamalkan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada setengah manusia dia tidak letak agama tu tempat yang ke atas, dia letak di salib akan sebut. Maka sekiranya bagi seorang dia letak setinggi-tinggi itu adalah agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada yang lebih tinggi. Bukan saja letak, maka dia mengamal dalam kehidupan apa yang Allah sebut, apa yang Allah larang, apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Nabi suruh, semuanya dia amalkan dalam kehidupan dia. Maka bila dia, itu yang pertama. Yang kedua, dia memandang dunia ini lebih ke bawah daripada segala-galanya. Maka dia melihat dunia ini bermacam-macam nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan memuji nikmat yang dia memperolehinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dia syukur segala atas nikmat yang memperolehi. Kita dapat nikmat banyak tuan-tuan, terutamanya nikmat iman, Islam, ihsan. Yang kita tak perasan satu lagi pada nikmat kelapangan masa. Bukan senang nak lapang masa. Ramai tuan-tuan. Yang kita duduk ada ni berpuluh-puluh orang, tapi yang duduk di luar beribu-ribu orang. Dalam masjid berpuluh yang, di luar beribu-ribu yang tak sempat main masjid. Masa ada, masa ada berlama. Cuma tidak lapang, tak dapat lapang masa di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini pun satu nikmat, kita syukur terhadap nikmat ini. Maka ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditulis akan dia oleh Allah Ta'ala ianya bersyukur lagi sabar. Yang itu yang pertama. Dia nak kata, nak dapat title, gelaran syukur dengan sabar, itu kita letakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala setinggi-tinggi tempat. Yang kedua, kita syukur atas nikmat Allah Ta'ala bagi. Nikmat Allah Ta'ala bagi. Kita ada bergerak anggota di semayang ni, satu nikmat tuan-tuan. Satu nikmat tu gerak, bukan boleh senang tentang gerak ni. Nak sebut perkataan Allahu Akbar pun sekiranya Allah tak bagi gerak lidah kita. Ada manusia tengok macam elok tapi lidah tidak boleh bergerak, kelu. Ada tangan tapi tidak boleh angkat sebab lumpuh dan sebagainya. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah Ta'ala bagi sihat kepada kita. Boleh, sebab tu bila dua perkara ni sekiranya ada, maka dapatlah gelaran syukur dan sabar. Dan mereka yang menilik tentang agamanya kepada mereka yang mana lebih ke bawah daripadanya, dan memandang ia tentang dunia. Maka sekiranya bagi seseorang itu memandang agamanya lebih ke bawah, ada tak ada dua benda ni dalam masyarakat kita? Satu kelompok dia melihat agama tu tempat yang tinggi, satu kelompok dia melihat agama tu tak apa, hak ni kemudian, hak ni utama dulu, hak ni kita kemajuan ke depan ni nak pergi ni, hak ni hal dunia ni, agama ni nanti dulu Ustaz, tunggu Ustaz, kita tengok ni nak pergi ke mana ni, ke hadapan. Ada juga memandang demikian. Maka Nabi sebut perkara ni dah lama dah, dah lama Nabi sebut. Sekiranya dipandang agama tu lebih ke bawah, dan tentang dunianya kepada mereka yang mana terkeatas daripadanya, maka berduka cita ia di atas keluputannya. Maka dia dipandang dunia itu lebih ke atas. Kadang-kadang rasa tidak cukup diri dia, Allah tertinggal. Nak sepatutnya habuan itu aku yang patut dapat, projek tu sepatutnya aku yang dapat, tender tu sepatutnya aku dapat, patutnya tenda kantin sekolah aku yang patut dapat, hari ini tak dapat. Dia kecewa sebab dia pandang dunia itu lebih tinggi daripada agama. Maka sekiranya kata demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian tiadalah ditulis akan dia oleh Allah Ta'ala bahasa itu, yakni bersyukur dan sabar, tidak ada pada diri dia. Mungkin kita kata kita sabar tapi tak puas hati juga lah, tak dalam keadaan sabar pun, sebab sepatutnya aku duduk buat lama dah, aku yang patut dapat hal dunia ni, aku kenal dia rapat, ini yang ni aku patutnya kena dapat, tiba-tiba dia potong trip.
Dia kenal orang atas lagi, bagi kat dia. Maka tidak ada dalam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tercatat bagi diri seseorang itu syukur dengan sabar, tidak ada. Maka kita nilai diri kita masing-masing, sejauh mana kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita sabar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan satu hadis ni kita dapat aman dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik, kita melihat kitab. Baik, minggu lepas kita ada sebut mengenai hukum Fatihah adalah berlainan dengan hukum perbuatan sembahyang. Dah sebut, dan makmum mendapat imam pada awal rakaat tetapi ia tidak dapat fadilat takbiratul ihram. Itu minggu lepas. Cuma saya nak tanya balik sedikitlah, kukuk boleh ingat kan. Tanya ni bagus, tak salah, betul tak? Kan? Sekurang-kurangnya kita boleh komunikasi, apa yang kita pelajari kita dapat mengamal dalam kehidupan kita. Sebab Fatihah berlainan dalam rukun-rukun lain, dalam perbuatan lain, dalam sembahyang, kan? Maka Fatihah itu ada syarat dia. Daripada niat ada syarat, takbir ada syarat, Fatihah pun ada syarat dia. Sekiranya tidak kena pada syarat, tidak sah sembahyang dia, kan? Tidak sah sembahyang. Yang ni kita kena ketahui. Bukan takat baca saja, tapi bukan takat rukun saja elok, tapi syarat dia tu pun kena elok. Maka syarat Fatihah, berapa syarat minggu lepas kita sebut, masih ingat tak? 8. Alhamdulillah, tu betul-betul belajar tu, kan? Nanti istimewa dah, masih ingat, dia catat dan tulis, dia boleh sebut. Tu ingat, dia amal, kan? Maka 8 syarat. 8 syarat ni mesti kita kena mengetahui. Sekiranya dalam 8 salah satunya tercacat, salah satunya tertinggal, tersalah dan tersilap, maka tidak sah sembahyangnya. Tidak sah sembahyang, kan? Bukan perkara kecil, perkara besar. Itu yang tu minggu lepas. Baik, malam ni kita masuk masalah 41. Imam rakaat mengiringi makmum takbiratul ihram. Imam Allahu Akbar, dalam perkataan takbir intiqalat tu imam sebut Allah, makmum pun masbuk dia Allahu Akbar, mengiringi takbir itu. Sama-sama takbir. Yang makmum ni dia main lambat sebab dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam Allah turun rakaat, kan? Kadang-kadang kita duk berlaku dalam sembahyang kita masuk duk jadi demikian. Apa nak buat? Jika makmumnya masuk bertakbiratul ihram, tiba-tiba imam rakaat mengiringi takbirnya makmum tadi. Bila mana jika makmum sebut takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka imamnya rakaat mengiringi takbir makmum tadi. Imam pun Allahu Akbar. Kebiasaan kita duk buat memang dah elok dah, memang betul dah duk buat apa? Maka ia makmum tidak boleh berdiri berbimbang membaca Fatihah lagi, sekalipun mengetahui ia boleh menghabiskan bacaan Fatihahnya. Maka kita tidak perlu duk bimbang dah, kan? Jangan duk pi gatai, kan? Jangan duk pi sibuk-sibuk nak pi baca Fatihah ketika itu. Bila imam rakaat Allahu Akbar, maka terus Allahu Akbar, terus buat apa? Terus ikut rakaat sajalah, kan? Lepas tangan Allah turun terus. Yang tu kebiasaan kita buat. Maka kita kena mengetahui pula takbir itu. Takbir, kita ada takbir selama ini, selama kita ada takbir, dah lama dah ada takbir, daripada akal balik sah sembahyang, kita wajib sembahyang, takbir yang kita duk takbir selama ini, berapa syarat dah? Naya, kena tanya malam ni, Naya sungguh. Saya duk tanya, jawab sudahlah, tanya bukan nak jawab, sebab kita kena tahu, tuan-tuan. Kita kena tahu apa yang kita buat ini, kita sembahyang ni ikut siapa? Ikut-ikut ke? Ataupun kita mempelajari sembahyang ke? Kan? Tapi kebanyakan lah, bukan nak kata di sini kan, di tempat-tempat lain tu, tempat-tempat lain, kan? Belah ujung-ujung ke Kampung Seronok, Belah Pinang, dia ikut-ikut, kan?
Kampung seronok tuan-tuan biasa dengar kampung seronok Pulau Pinang. Memang pergi situ seronok kan. Tak payah sembahyang. Syarat takbir kita kena tahu kan. Syarat takbir. Maka ditanya dalam kitab Muftahul Jannah, anak kunci syurga, ada sebut di sana. Sebab tu kita kena adalah masa sentiasa kena lapang. Cari ilmu di mana saja ada. Kan? Di mana ada kata di sini kalau tak ada malam tersebut, maka sekiranya ada mana tempat, pergilah, hadirlah. Sebab apa? Ilmu itu sangat penting. Seperti mana Sayyidina Ali sebut dulu, saya dah sebut di sini, ilmu itu afdal, harta itu tidak. Sebab ilmu itu membela diri kita, ilmu itu memelihara diri kita, tapi harta tidak. Sekiranya ilmu ada, dia akan sebut. Tuhan sebut tak betul itu, kita akan ulang balik. Takbirnya di sini ditanya, sekiranya ditanya oleh orang, itu berapakah syarat takbirnya? Berapakah syarat takbirnya? Maka 10 syarat pada takbirnya. Tidak ada 10 syarat. Loh, 10 syarat tuan-tuan. Fatihah tadi 8. Takbir ada 10 syarat. Sekiranya sebut tak betul dalam 10 syarat ni, sembahyang kita selama ni, Allah bimbang tuan-tuan. Bimbang. Sebab tu kalau kata Imam Ghazali, selepas habis sembahyang, orang yang sembahyang khusyuk ataupun tidak, dia boleh nilai diri dia bila mana dia habis sembahyang, dia rasa bimbang, rasa takut, bimbang. Adakah sembahyangku ni diterima oleh Allah? Yang tu orang yang khusyuk. Dan yang lagi disebut, kata Imam Ghazali, sekiranya dia khusyuk ataupun tidak, habis sembahyang tadi, kalau saya tanya pada tuan-tuan lah, imam baca rakaat pertama, imam baca surah apa? Yang sembahyang maghrib tadi, tuan-tuan tak payah jawab, jawab sendirilah, tak lagi balik semak tengok. Kata yang nak mengetahui kita khusyuk sejauh mana itu, kita nilai diri kita. Habis sembahyang, setelah wirid rakaat pertama, imam sembahyang tadi lepas baca surah Fatihah, imam baca surah apa? Kalau kita tahu tu alhamdulillah. Kalau tak tahu tu mungkin dia sampai Afrika ke mana tadi masa sembahyang tadi. Di situ kita nilai dia masing-masing. Sejauh mana kita khusyuk dalam sembahyang. Maka dalam syarat ini yang pertamanya, dengan lafaz Allahu Akbar. Yang pertama kita kena lafaz apa dia? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau dia sebut Allahu Jalilul Akbar ataupun Allah Ar-Rahman Allahu Akbar, sebut lain-lain, benda lain-lain kan? Dah sebut. Yang pertama kena sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kena sebut bagi betul kan? Biasanya orang kita dia sebut bukan Allah, dia sebut Allahu Akbar. Allah. Tuan-tuan sebut, tengok sendiri, perlahan-lahan tuan-tuan boleh rasa ketika mana sembahyang dia sebut Allah. Maka Allah. Padahal alif fathah Allah, tetapi dia tak jadi Allah, dia jadi Allah kan. Sebut bagi jelas Allahu Akbar. Yang tadi kata sah tak sah, memang sah, tapi perkataan itu tidak kena pada tempat. Allah dengan Allah lain kan. Tetapi sah sembahyang dah, sebab korang baik sedikit dari segi sebutan. Maka kena praktik di rumah, sebut tengok Allah, Allahu Akbar. Tuan-tuan boleh praktik di rumah. Yang tu yang pertama. Sekiranya dia sebut tadi macam Allahu Akbar, Ar-Rahman Akbar ataupun Al-Azim Akbar, maka tidak sah sembahyangnya. Sebut yang lain saja tidak sah sembahyang saja. Dan yang keduanya, takbir itu dengan bahasa Arab jua. Takbir itu dengan bahasa Arab jua, tidak boleh dengan bahasa lain. Memang kami duk sebut bahasa Arab, yang mana sebut bahasa lain, tapi kita kena tahu kan. Kata kena sebut bahasa Arab tu, kita kena tahu. Memang kita dah sebut lama dah bahasa ni, bahasa Arab kita dah sebut Allah takbir, Allahu Akbar. Cuma kita tak tahu yang tu salah satu syaratnya, kita tidak tahu kan.
Yang kita ada sebut memang Allahu Akbar. Bukan salah, memang betul. Cuma kita tidak mengetahui yang tu salah satu syarat dalam takbir. Kalau di Indonesia berlaku seketika, berlaku sebab di masjid itu ramai manusia leka tidak mau hadir, sibuk dalam hal-hal dunia, hal masing-masing, hal keluarga, hal urusan kerja dan sebagainya, tidak ada masa nak main ke masjid. Tok Bilal ni pun tak tahu cara dah, tiap-tiap waktu duk azan, tiap-tiap waktu azan. Azan macam mana, speaker besar deras macam mana pun macam tu juga, tak hadir. Kalau jemput hati, ramailah, macam lebih kurang kat kita lah kan, lebih kurang lah kenapa. Maka dia pun tidak ada pilihan, dia buat satu rekaan, tukar bahasa takbir tu, tukar bahasa Indonesia. Allah Maha Gede, Allah Maha Gede, Maha Besar, tapi bahasa Indonesia dia sebut Allah Maha Gede, Allah Maha Gede, takbir tu habis la ilaha illallah. Ramai tuan. Siapa azan? Dia pun sengap, tak kata apa. Siapa azan? Pasal ramai pakai mai tu pakai bahasa mai nak tahu sebenarnya azan takbir tu bahasa Arab Allah Akbar. Ini pasal sebut Maha Gede. Tengok ramai beratus-ratus orang tengok, alhamdulillah tak ramai ni kan. Dia pun tanya, awak ada tak, alhamdulillah tuan-tuan dapat hadir kan. Kenapa lapang masa? Ada masa lapang, memang bukan tak ada masa, cuma dia tukar sedikit ya, maka manusia rasa, oi ni tak betul ini, kenapa betul? Akhirnya mai, maka dia pun dia kata minta maaf pada tuan-tuan semua. Bukan dia tak tahu, dia tahu, cuma tidak ada cara nak jemput pada tuan-tuan. Setiap kali waktunya takbir dengan elok, azan dengan elok, tuan-tuan tidak hadir. Hari ini aku tukar Allah Maha Gede, Maha Besar juga, cuma dia sebut bahasa Indonesia. Lain kali jangan buat macam ni, lain kali saya tak buat dah, lain kali tuan pun jangan tak mai. Dia pun sebut tuan pun jangan tak mai. Saya lain kali saya tak buat dah, tuan pun jangan tak mai lain kali. Bila saya azan mai lah. Sengap, tak boleh nak kata apa. Tapi takbir azan tu bukan tak sah. Tapi kalau dalam sembahyang mesti kena takbir atau ihram tu dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa lain. Dan yang ketiganya, memeliharakan hurufnya, dan jika dibacanya dengan ha seperti Allah Akbar, tidak sah sembahyangnya. Ini kadang-kadang kita boleh dengar ketika mana dia seseorang itu azan ataupun mana kita boleh tahu kan, sekiranya ha itu akbar, tiba-tiba dia tak sebut akbar, dia sebut Allah Akbar, akbar, ataupun Allah Akbar, Allah Akbar, dia berhenti kan, ataupun yang tukar ha terus, akbar tu tidak ada, Allah Akbar, ha alif dia jadi ha, tertukar, maka tidak sah sembahyang dia kan. Tuan-tuan nak betul sebut sendirilah pelan-pelan di rumah kan, sebut macam mana kan. Dan yang ni penting, sebab sekiranya takbir ni apa dia, kita sebut dulu, masih ingat tak takbir ni apa dia? Takbiratul ihram ni apa dari segi makhluk apa dia? Ya? Masih ingat tak? Takbir ni apa dia? Makhluk, sembahyang ni dalam makhluk. Takbir ni adalah apa dia? Ingat, nyawa. Bila nyawa tu tak ada, nyawa takbirnya tidak sah, memang nyawa tidak ada. Bila nyawa tidak ada, sembahyang itu tidak sah, sembahyang tidak jadi. Nyawa tidak ada, manusia macam mana nak hidup? Takkan hidup kan. Mana ada orang tak ada nyawa hidup, dia napas semata-mata napas, tidak ada nyawa, tak ada kan. Maka kena perbetulkan takbir itu. Jangan sebut Allahu Akbar, maka tidak sah sembahyang. Kena sebut Allahu Akbar, jangan sebut Allah Akbar. Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya, memeliharakan tasdiknya, dan jikalau dibacanya dengan tiada bertasdik, seperti Allahu Akbar. Ada tuan-tuan, dah sebut sedap lah, Allahu Akbar, Akbar. Tasdik tidak ada. Tasdik di mana? Tangkaf tu ada tasdik.
Alif, kaf, tasdid, fathah, ak. Tiba-tiba tidak hilang tasdid itu. Dalam Fatihah pun ada tasdid dah, iyyaka na'budu. Hilang tasdid, tidak sah sembahyang. Maka takbir demikian juga, Allahu akbar. Akbar. Maka tasdid itu kena ada, sabdu. Kalau kata Melayu kita panggil sabdu. Kan? Sabdu, tasdid itu sabdu. Nampak dah tuan-tuan? Boleh nampak noh? Boleh bayang lah noh, insya-Allah. Moga-moga tuan-tuan lebih peka lagi daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memang tidak ada kitab kan, pakai dengar tapi boleh sebut semua kan. Kita pengikut dia, moga-moga macam jejak dia juga kan. Dan yang kelimanya, jangan dipanjangkan lebih dua alif pada ba pada akbar seperti Allahu akbar. Ada tuan-tuan, ba tu sepatutnya bara, tiba-tiba dia jadi ba alif. Allahu akbar, ba alif ra, man, ba jadi panjang. Jadi apa? Bukan jadi Allah Maha Besar, Allah Maha Gendang. Allah duk main gendang pula dah, semata-mata bentuk sembahyang. Allahu akbar. Kadang-kadang tuan-tuan boleh nilai kan, sebut kan. Kadang-kadang kita dengar orang azan kan, boleh tahu kan. Yang cuma yang kita duduk tengok sebut, yang ni ada juga, cuma yang lara sangat kadang-kadang sebut syahadah tu. Syahadah kadang-kadang yang azan kadang-kadang, tapi nak baca mungkin nak kata bukan lidah, huruf tertukar, silap letak pada tempat. Sepatutnya ashha, kadang tak jadi ashha. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu. Macam mana main asyhadu tu kan? Ada setengah dia azan bila dia sebut, sepatutnya asyhadu alla, tapi dia tak jadi asyhadu alla, asyhadu la, ashha hilang. Yang tu kadang memang jelas dengar azan. Jangan dipanjangkan ba alif. Maka sekiranya dia sebut Allahu akbar, maka tidak sah sembahyangnya. Dan yang keenamnya, mematikan ra jika berbaris di atas ataupun di bawah ataupun di depan, seperti Allahu akbaru ataupun Allahu akbari ataupun Allahu akbar, tidak sah sembahyangnya. Kita takbir. Sebab tu kena jaga-jaga, kadang-kadang kalang kabut. Mai Allahu akbar kabira walhamdulillah, dah terus kan. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan. Terus dah masuk wajah tu, wajhil ladzi. Sebab apa? Kadang-kadang alik kan, maka tidak sah sembahyangnya. Tidak sah sembahyangnya. Sebab ra itu tetap kena disukun, kena dimatikan dengan ba. Allahu akbar. Nak cerita dan nak baca doa iftitah, cerita lain. Allahu akbaru kabira walhamd, itu lain, bab lain. Tapi yang waqaf yang pertama takbiratul ihram tu bagi jelas dulu. Apa dia takbiratul ihram? Bagi jelas dulu yang tu. Allahu akbar, yang tu baru nama takbiratul ihram. Tiba-tiba Allahu akbaru. Kalau tekat tu lagi tak betul, tapi kalau dia sambung lagi karut. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Dia ambil sambung terus. Nak cepat ke ataupun wallahu alam. Maka sekiranya perkataan itu sambung, maka tidak sah sembahyangnya. Kena hati, yang ni ada kadang-kadang berlaku, kadang-kadang orang lama pun dia tanya, kadang-kadang aku belajar memang Allahu akbaru kabira terus, maka tidak sah sembahyang. Maka kita kena takbiratul ihram tu kita kena jelas dulu. Sebab apa kita panggil takbiratul ihram? Sebab apa panggil takbiratul ihram kita kena tahu juga kan? Takbiratul ihram tu sebab apa panggilkan takbiratul ihram? Sebab tu kita kena tahu juga. Sebab ketika mana sebelum sembahyang, makan minum kita semua halal. Kan? Makan, minum, semua nak cakap ni semua halal. Tapi bila Allahu akbar saja, tak boleh dah benda tu. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bercakap.
Itu dinamakan takbiratul ihram. Maka semuanya kena berhenti daripada bila mana sebut takbir, kan? Sebab itu kena jelaskan takbir Allahu Akbar. Dan yang ketujuhnya tertib. Jikalau dikatanya akbar Allah, tidak sah sembahyang. Tak ada lah benar ni, tapi kita kena tahu, kan? Tertib benar ikut susunan. Ikut yang mana dulu? Allah dulu, Allahu Akbar. Tapi kalau dia buat terbalik, akbar Allah, tak sah, tak ada dah dibuat, kan? Belum dibuat lagi, kan? Belum ada orang kata dia bacaan terbalik takbir itu tak ada lagi. Cuma kita kena tahu tertib itu, kita kena tahu tertib itu. Yang ni yang dahulu di dulu je ni apa dah? Allahu Akbar, yang dahulu Allah. Dan yang ke-8-nya mualatnya, dan jikalau diam yang lanjut pada antara dua kalimah tiada sah sembahyangnya. Mualat mana? Kena berterus Allahu Akbar. Dia takbir. Macam Fatihah juga. Fatihah sama juga kita sebut yang minggu lepas. Sekiranya dia baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Dia pergi diam di situ di tengah, kan? Maka tidak sah sembahyangnya. Fatihah tidak boleh. Dia kena muwalat. Bermakna kena berturutan, ikut terus. Ikut terus. Tapi surah lain tidak mengapa. Fatihah tidak boleh. Sama juga dengan takbir. Allah telan Ustaz. Tengah duk niat apa ambil akbar. Tidak sah sembahyangnya. Allah bar tak boleh juga, kan? Sebab dia kena terus Allahu Akbar. Dia tidak boleh diam di tengah-tengah itu. Kena sebut bagi jelas dengan elok Allahu Akbar. Maka sekiranya dia tidak mualat itu, tidak berturutan, diam di tengah-tengah, maka tidak sah sembahyang. Kalau tu imam jadi macam mana? Tu imam jadi kata bila hari waktu maghrib, kan? Kalau makmum jadi dia seorang saja. Dia seorang saja. Allah Akbar. Dia seorang saja, sekiranya tak sah. Kalau tu imam jadi, tu imam waktu maghrib contohnya, imam Allah Akbar. Tuan-tuan nak buat apa? Sekiranya imam jadi, imam jadi nak buat apa? Sekiranya imam diam di tengah-tengah, Allah itu dia diam. Allah, dia pakai mic pun dengan elok dah. Sebut dengan jelas, mic ni memang bunyi elok. Tiba-tiba tak, kalau tak bunyi, kalau dia sebut jelas pun kita pun jadi was-was. Allah, dia sebut macam tak betul ni, macam diam saja ni, ganggu dah, kan? Maka nak buat macam mana? Bagi tuan-tuan, kalau nak buat apa? Tak berlaku lagi lah, kan? Belum berlaku lagi kes ni. Belum berlaku. Sekiranya berlaku tu imam takbir tu dia diam, maka tidak sah sembahyang dia. Kalau kita ikut pun tidak sah. Lagi teruk, kita dalam keadaan mengetahui dia sebut itu tidak sah, kita fikir tak apalah, dia tu imam lama dah ni, dia tak ikut dia lagi. Apa-apa orang kata apalah, kena ikut bila habis sembahyang lagi baru kita sembang. Saya kata kat tu imam tadi sebut tak jelas. Oh, hantar abang. Anak abang ni, abang habis sembahyang dah. Berdosa tuan-tuan, kan? Berdosa. Tapi bila kita tak takbir lagi, tuan-tuan tak boleh nak jawab, kan? Memang payah nak jawab, kan? Berat nak jawab, nak tegur pun berat. Nak tegur apa? Nak sebut subhanallah, tu imam kata aku baru takbir, nak subhanallah apa? Kan? Kan? Maka tu imam itu dia kena mengetahui, kan? Dia kena mengetahui bab ini dia kena mengetahui. Maka sekiranya dia tidak tahu langsung, maka itu tanggungjawab dia, kita tidak boleh sembahyang dengan dia. Maka bagi makmum, para makmum ini kena sebut takbir semula, kan? Takbir semula. Sebab telah dia diam itu di pertengah-tengah. Pasal kita tak sembahyang lagi, cakap terus bahasa yang nak cakap terus. Pasal dia sebut itu tidak kena pada tempat, dia diam di tengah-tengah. Maka kalau kata dalam sembahyang tu cerita lain, kita masuk pergi ke depan dah, kan?
Kalau kita pun dah takbir dah dalam sembahyang tu bab lain, tapi ni masalah takbiratul ihram. Dia baru takbir, kita nak takbir bunyi Allah Akbar, dia sembahyangnya tu, maka tidak sah sembahyang. Kita ikut pun tidak sah. Mau tidak mau pergi kat dia kena takbir lain lah. Abang pergi kat dekat dia. Tidak sah sembahyang. Tapi kalau maka dia pun akan batal itu, dia akan bukan batal, tak sah bukan ada batal. Dia pelepas tangan dia akan takbir semula. Sembang terus, cakap terus pergi kat dia. Sekiranya diam itu maka tidak sah sembahyangnya. Dan yang kesembilannya, hendaklah didengarnya pada telinganya, dan jikalau tiada didengarnya, telinga akan takbir itu, padahal tiada uzur, maka tiada sah sembahyangnya. Takbiratul ihram ni kita kena dengar telinga kita. Allahu Akbar. Takkan bergerak, tak sah sembahyang. Sekiranya kita tidak ada uzur apa-apa, sihat, elok. Sebab nak menghukumkan takbir itu sebutannya jelas hanya dengan dengar. Dengan dengar baru kita boleh menghukumkan perkataan kita itu betul, dengan sebutan kita itu jelas, tidak ada salah huruf dan sebagainya, dengan pendengaran. Orang sebelah tak dengar, dia terlewat, tak dengar pun tak ada sebelah. Kita takbir, dia takbir Allah Akbar. Takbir betul elok. Tak boleh. Kita masing-masing nak ajar orang tak boleh, kita sendiri. Maka sekiranya kita tidak ada uzur apa-apa, sihat dan elok, kita tidak dengar telinga kita sebutan takbir itu, tidak sah sembahyangnya. Sama seperti bacaan Fatihah. Fatihah semacam juga kan. Fatihah kena dengar telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kuat sangat membandai dengan telinga kita. Sebab itulah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana bulan Ramadan, kalau Ramadan Nabi hanya beberapa malam, 3 malam Nabi sembahyang di masjid, akhirnya Nabi sembahyang di rumah. Dan para sahabat pula semua pasal Nabi tidak ada, maka masing-masing sembahyang di rumah dengan keluarganya. Ketika mana sahabat jalan lorong-lorong itu, dengar seperti lebah. Ada sahabat, ada yang anak-anak membaca, sebab bacaan boleh dengar lah bagi depan, sebab boleh dengar. Sebab tu ketika baca itu, kalau kita dengar, memang orang apa, masing-masing akan khusyuk. Dia masing-masing duk cari perbetulan bacaan dia. Masing-masing duk baca, supaya di situlah nak nilai diri kita. Fatihah itu kita baca ataupun takbir kita baca, kita tidak akan ingat perkara lain lah. Kita nak pastikan sebutan kita itu jelas dan betul. Maka ketika itu baru benar apa yang kita angkat tangan itu, menafikan segala di dunia ini, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita menepati takbir kita. Sebab apa kita takbir? Allah nak ambil dengar tak satu. Yang keduanya kita nak pastikan syarat itu betul. Baru sembahyang itu betul-betul sembahyang. Karena lillahi ta'ala. Akhirnya kita baru dapat nilai bagaimana sedapnya sembahyang. Akhir sekali yang ke-10, mengucap takbir itu padahal ia berdiri. Maka jika setengah takbir itu padahal berdiri dan setengahnya di dalam rakaat, tiada sah sembahyangnya. Tak ada lagi lah kan. Takbir itu keadaan dia berdiri, Allahu Akbar masa dia berdiri kan. Cuma yang duk kalang kabut orang yang masbuk kan. Dia masuk tengok macam kata kih ini nak masuk sat lagi ni. Imam rokok mengiringi makmum takbiratul ihram. Maka takbir itu ketika mana berdiri, dia Allahu Akbar turun terus kan. Allah ke setengah berdiri nak masuk bar, pasal imam dah rokok, dia pun terus pergi rokok setengah-setengah. Takbir Allah duk ada di berdiri, bar duk ada di dalam rokok, maka tidak sah sembahyang dia. Sebab takbir itu ketika mana dia berdiri. Tidak boleh ketika mana rokok, tidak boleh mana tak boleh, hanya berdiri.
Oh, kalau macam tu duduk tidak sah lah sembahyang takbiratul ihram sebab tak boleh berdiri. Tu bab lain kan. Kalau tak boleh berdiri dia kena duduk tu takbir memang kena keadaan duduk. Pasal tak boleh berdiri kan. Cuma disebut di sini sekiranya dia takbir Allahu akbar sambil turun pergi maka tidak sah sembahyang dia. Biar takbir elok dulu. Allahu akbar. Imam rukuk dah tadi Allahu akbar. Terus ikut. Yang bagi jelas apa dah? Syarat ke-10 berdiri itu ketika mana? Takbiratul ihram. Jangan setengah-setengah. Setengah di berdiri, setengah di rukuk maka tidak sah sembahyang. Itu takbiratul ihram. Pastikan kita menepati 10 syarat itu dalam takbiratul ihram. Maka sekalipun mengetahui ia boleh menghabiskan bacaan walaupun imam dah rukuk Allahu akbar. Kalau dia tahu sekalipun dia boleh baca Fatihah tu boleh habis contohnya. Sebab boleh habis dah atas. Walaupun boleh habis sekalipun janganlah hendak kamu baca surah Fatihah terus rukuk. Sekiranya kita duk pergi tak apa baca habis sedikit, duk pergi bimbang, tak apalah, tu jadi kes lain pula kan. Dia akan cerita seperti minggu-minggu yang lalu kita dah sebut dah. Dia cari penyakit kan, cari penyakit pada dia baca ta'awuz Allahu akbar sedangkan imam dah rukuk dia tahu dah. Dia duk pergi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ataupun duk pergi baca bismillah, yang tu jadi penyakit. Dia ada kes dah. Bagaimana yang tu kita minggu yang lalu kita dah sebut. Dan boleh mendapat imamnya dalam rukuk dan sempat bertumaninah padanya. Bahkan hendaklah ia turun rukuk bersama imamnya. Walaupun dia dapat tumaninah, kalau dia baca Fatihah tu boleh, maka jangan baca. Kerana mengikut imam itu wajib. Ketika keadaan demikian, ikut imam itu wajib. Dan membaca Fatihah dalam keadaan seperti ini tidak wajib dan tidak sunat. Tidak wajib dan tidak sunat. Dua-dua tu tidak ada dalam keadaan kita. Sekiranya imam takbir turun ke rukuk, kita pun takbir ihram, maka jangan duk pergi cari pasal. Wajib pun tak, sunat pun tak dah ketika itu baca Fatihah. Dua-dua tu tidak ada. Maka kalau dua-dua tidak ada, apa yang akan mai? Wajib tak ada, sunat tak ada. Kalau kita buat juga, apa benda akan mai? Perkara makruh ataupun haram akan mai. Makruh ataupun haram, sekiranya kita buat sesuatu perkara, sekiranya kita tidak mempunyai ilmu, maka kita akan melakukan kesalahan dalam sembahyang, akhirnya boleh jadi hukum makruh ataupun hukum haram. Sebab ketika mana batal sembahyang kita tidak tahu kan. Minggu yang lepas kita, beberapa minggu kita dah sebut dah bagaimana caranya sembahyang ketika mana imam dah rukuk, dia duk pergi cari baca Fatihah, masih ingat kan? Jangan buat sekali. Sebab apa? Tidak wajib dan tidak sunat lagi. Dan demikian juga jika ia makmum bertakbiratul ihram dan imam hampir hendak rukuk, dan pada adatnya, kebiasaannya makmum itu mengetahui bahawa imam selalu memanjangkan rukuknya. Sekira-kira makmumnya masbuk itu boleh menghabiskan bacaan Fatihahnya. Dia tahu dah kalau imam ni kalau rukuk memang panjang. Selalu kalau pergi sembahyang, dia siapa dah? Tu imam ni. Dia ni jenis masbuk kan. Aku memang jenis masbuk. Sebab apa? Aku tahu dah imam memang kontrak sign dengan aku dah. Aku masuk memang imam ni rukuk panjang. Sebab apa? Aku memang jenis lambat. Aku pun belajar ilmu jenis masbuk kan. Muwafiq aku payah sikit. Masbuk aku arif. Arif siapa? Pasal imam memang jenis lambat. Dia pun, walaupun kita mengetahui imam akan rukuk tu lama sekalipun, janganlah kita baca surah Fatihah. Walaupun kita mengetahui dia memang kebiasaan imam rukuk. Sebab apa? Dah sebut awal tadi, tidak sunat dan tidak wajib baca Fatihah kan. Ikut imam itu menjadi wajib. Dan sempat bertumaninah serta im dalam rukuk, maka bahwasanya makmum itu janganlah ia takhaluf, terbelakang daripada imamnya kerana menghabiskan bacaan Fatihahnya. Maka syarak di sini larang daripada kita jangan terbelakang dengan imam ketika mana keadaan berlaku. Sekiranya belakang itu, kalau kita mempunyai ilmu menguasai yang mana kita sebut dahulu, kita tahu, alhamdulillah. Kalau kita lupa pula, jadi itu dia kata dia akan main dua perkara tu. Makruh ataupun haram dia akan mai. Bila mana tidak disunat, tidak diwajib. Tapi kalau kita mengetahui, alhamdulillah boleh buat dengan cara elok. Kalau tidak mengetahui, di situlah penyakit dia kan. Penyakit dah dalam keadaan tidak sah sembahyang, hukum dah haram. Jam macam jalan cepat pula noh. Dah macam biasa noh.
Saya minggu depan kita sambung. Jangan ada ceraian panjang di antara takbiratul ihram imam dan makmum pada sembahyang Jumaat. Jangan ada ceraian yang panjang. Mana imam dah takbir Allahu akbar, imam duk baca dah doa iftitah. Jangan kita para makmum ini panjang tinggal dengan imam, kita baru nak takbir hari Jumaat. Tapi kes ni pasal jemaah tu hanya 40 orang. Jemaah sikit. Jemaah sikit. Kalau jemaah banyak tidak mengapa, tapi jangan amal. Kan? Walaupun jemaah kalau masjid kita di sini mungkin 1000 orang boleh masuk, tak apa, duk buat tak apa, imam takbir, duk baca doa Bismillahirrahmanirrahim, baru nak takbir. Kan? Baru nak takbir, jangan buat. Bagaimana cara jangan, insya-Allah minggu hadapan kita sebut. Tapi sekiranya 40 orang saja, tapi dia duk buat lambat-lambat takbir hari Jumaat. Seperti mana kita dah sebut waktu biasa ni, waktu maghrib. Kan? Dia saja-saja cari buat lambat-lambat, duk takbir, imam dah takbir. Tak apa, duk buat lambat, tengok dinding, patut kena cat semula ni. Tak mau takbir lagi, kan? Ada duk asyik benda-benda lain. Imam dah baca surah Fatihah baru nak gatai Allahu akbar. Maka dia bagaimana caranya, sekiranya dia sempat itu bagaimana Fatihah dia, sekiranya dia rokok ataupun tidak, di situ jawapan dia. Kalau waktu maghrib, kalau jemaat 40 orang semata-mata, salah seorangnya batal, 40 orang ada, jadi jemaat apa? Luku kat dia seorang. Seorang satu luku, 39 orang luku kat dia. Pendapat saya batal sembahyang, batal jemaat. Kan? Pasal dia buat penyakit. Kan? InsyaAllah yang tu minggu hadapan kita sebut. Baik, saya sebelum tutup majlis, saya buka pada tuan-tuan sekiranya ada soalan, insyaAllah. Orang lain tak dengar. Kita dengar macam cara bisik, kan? Tak bunyi. Cuma contohnya macam yang satu macam bisik itu memang disuruh, sebab kita suka baca kuat. Baca macam lebih kurang bisik-bisik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu cara bisik, kan? Sebab baca untuk dengar telinga kita. Yang tu sah sembahyang. Tapi yang tanya lagi soalan, sekiranya bunyi penggerakan saja, jenis hak yang macam di TV 1, TV apa yang ditunjuk tu, hak yang betul berita tu dia duk cakap, hak yang dalam gambar bulat tu dia duk tunjuk, kan? Dia bukan bunyi suara, dia punya penggerakan dia. Mulut saja bergerak, tak ada bunyi kan? Yang tadi kata dengar apa, tak dengar apa, kan? Memang tak dengar apa, pasal dia penggerak saja. Ni saya guna mic ni. Dengar? Saya duk baca ni. Dengar tak? Tak dengar apa, kan? Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar apa? Ya? Bacaan bukan hati, bacaan dengan mulut. Ya, bacaan bukan dengan hati. Kan, bacaan dengan mulut, dengan lidahnya. Sebab tu sebut dengar. Kalau bacaan dengan hati lagi tak sah sembahyang, kan? Tak sah sembahyang. Bacaan sebab tu kita ambil balik daripada awal balik. Awal balik apa dia? Syahadah kita. Awal kita syahadah kita. Yang kita mengaku kita sebagai Islam, syahadah pada ikrar dengan lidah, tasdik dengan hati. Ikrar asyhadu an la ilaha illallah. Tasdik apa dah? Di hati. Yang ketiga apa dah? Dengan ikhlas melakukan perkara itu. Dua-dua yang kita sebut, aku nak saksi bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Dengan ikhlasnya baru sah syahadah kita. Tak ikhlas tak sah. Nak dapat ikhlas pun bukan senang. Ikhlas ni apa dah nak buat? Semua benda Allah sebut, apa yang tidak ada ragu-ragu, tidak ada curiga. Yang tu baru ikhlas. Sebab Allah pun dah sebut dalam surah Al-Baqarah, awal-awal Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi, tu sebut awal dah.
mata itu baru kata kita nak ikhlas. Maka ikrar dengan lidah, tasdik di hati, kan? Sama juga bacaan Fatihah tadi, ikrar dengan lidah. Maka sekiranya nak khusyuk lagi tu kita boleh lah, kerana nak pergi terjemahan bahasa, makna je tu masukkan dalam hati. Sebab tu kalau dari segi bacaan Quran pun kena baca bunyi dah. Tetapi kalau kata zikir, subhanallah, subhanallah, kalau sebut saja nak dapat pahala kena tasdik, kena faham makna dah. Subhanallah, zub masuk maha suci Allah, baru dapat kesan. Kalau subhanallah, 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 lagi belah masing-masing. Dia ada belah sana, ada sini, belah sini. Hamlah, aku seorangnya hamidah, dia kata. Sampai tu iman dia sebut sangat hamlah, aku nama hamidah. Alhamdulillah. Sebab tu subhanallah, subhanallah, sebut bagi tenang, kan? Tuan-tuan cuba boleh buat di rumah, kan? Sebut zikir yang saya sebut satu-satu sebut, baru rasa nikmat perkataan subhan suci Allah itu memasuki dalam jiwa kita, kan? Menyenangkan dalam kehidupan kita. Sebab sebut dengan tenang, dengan baik satu persatu. Seperti Fatihah tadi, bismillahirrahmanirrahim. Saya di Langkawi, saya dapat dari satu tempat, kan? Imam membaca seperti mana kita disebut di sini. Habis Fatihah, dia tidak baca surah, kan? Dia tunggu sehingga makmum habis surah, baru dia baca surah. Allahu Akbar, kan? Istimewa, kan? Di Langkawi ada satu tempat, tuan-tuan cari, kan? Maka tempat kita pun kena amal, kan? Jangan, tak perlu cepat nak pergi mana. Sebab kita dah mengaku, Nabi pun sebut dah, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana melihat aku sembahyang. Maka Nabi sembahyang habis surah Fatihah, Nabi tidak akan baca dengan surah dengan cepat. Nabi bagi peluang para makmum. Sebab tu kita boleh baca dengan relax. Makmum baca bismillahirrahmanirrahim. Sebab tuan-tuan, Fatihah ini penting, kepala segala ayat Quran. Maka kita kena baca dengan elok, dengan tertilnya. Maka kita baca pun tak kalang kabut. Sebab imam pun dah bagi peluang para makmum, baca dengan elok. Maka kita dapat satu tempat imam bagi peluang, bagi peluang para makmum. Habis makmum pun waladhdallin amin, dia bismillahirrahmanirrahim. Para makmum semuanya dengar imam baca surah. Allahu Akbar. Dia mengamalkan seperti mana Tok Guru sebut. Yang tu istimewa. Maka kita pun duk sebut selalu, amal lah, kan? Amal. Bukan nak pergi mana, tuan-tuan? Sekiranya kalau kita nak jumpa dengan mana-mana majikan ataupun mana-mana menteri agung, siapa-siapa yang manusia kita nak jumpa, kita buat bukan kalang kabut. Dengan tertib kita, dengan adabnya, pergi duduk dengan elok. Nak cakap pun dia tengok keadaan, kan? Pergi duduk menghadap, contoh dengan menteri besar, kita boleh pergi menghadap sebab nak jumpa, pergi duduk. Terus pergi, ni saya nak pun tak, pergi duduk sembang. Duduk tengok keadaan ni, masa ni boleh sembang, tak boleh sembang. Bimbang, takut pasal lagi kena kamu ni beradab sungguh balik. Kalau dia kata macam tu, lagi kacau. Itu dengan manusia. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih lagi, kena ada tata tertib dia. Sebab tu kita mengikut seperti mana Imam Syafi'i tunjuk, maka amalkan dalam kehidupan kita. Tak masalah panjang cerita tadi, nak tanya sikit ya, kan? Surah Fatihah kena baca dengan lidah, tidak boleh dengan hati. Mesti kena dengar dengan telinga kita. Baik, soalan yang akhir. Sebut dalam keadaan bisi tu rasa macam tak betul. Bisi, kalau sekiranya kita, sebab tu nak dengar tu penting, kan? Nak dengar tu penting. Contohnya yang kata bisik tadi, boleh jadi kata macam salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia macam ni. Memang tak betul. Sebab tu dengar telinga ni bagi jelas takbir. Sama ada takbir ataupun Fatihah, kan? Bagi jelas. Sebab tu sekiranya dia bisik, sebab tu yang kata penting dengar tu, kan? Dengar tu penting. Bukan takat penting dengar, penting belajar ilmu,
Kan? Yang kita nak tahu kata betul dengan tak betul ketika mana ilmu yang kita memperolehi. Macam di sini ada kelas tajwid, kan? Kelas tajwid ada. Macam di kisah pun ada. Ketika mana Tok Guru sebut, tengok apa? Tengok mulut dia. Dia sebut macam mana? Allahu Akbar. Dia sebut. Kita tengok dia dengan elok, dengan semua. Maka kita sebut pula. Sebab dalam kelas tajwid pula, guru akan tanya, cuba baca tengok. Esoklah saya baca. Saya hari ni suara dia tak elok pasal mana banyak. Tak boleh. Kan? Tok Guru suruh baca, kita baca. Baru dia nak sebut, ni betul. Tak betul. Kalau kita ada buat, malam esok saya baca, minggu depan. Minggu ni saya suara tak elok. Contohnya. Tak, bila nak betul? Tapi kebanyakan kalau kelas tajwid memang tak mau nak baca. Kan? Kalau baca, sekali baca, habis minggu akan datang dah tak main dah. Kan? Dia duduk tengok orang ni, saya lagi dia kata aku apa. Sebab tajwid ini dia rasa sensitif sikit. Kan? Bimbang dengan orang lain. Jangan duduk bimbang, kan? Termasuk saya. Kan? Belajar ilmu jangan rasa apa-apa diri kita. Kita kena belajar. Macam sebutan tadi, sekiranya kita takbir macam bisik tadi, rasa macam tak apa nak kena. Takbir semula. Kan? Takbir semula. Surah Fatihah demikian juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita nak memutuskan hukuman itu sah ataupun tidak kita. Bukan makmum sebelah kita, bukan imam kita. Yang nak hukum itu sah ataupun tidak, kita sendiri. Maka kita kena tahu sendirinya betul ataupun tidak. Baik, sekat itulah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu kelemahan diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا على صراطك المستقيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.